hati dia tak cerah. Tak ada orang kat sini. Awak pun tak ada pergi kat sini. Boleh awak tengoklah saya cakap. Tak lagi. Kenapa saya cakap laju? Dia tak boleh tahan. Nanti hilang. Apa dia? Biarlah si Tulung belum makan. Objektif utama sesi ini adalah untuk mengadakan perbincangan atas talian secara berkala mengenai pelbagai isu terkini semasa dan selepas tempoh PKP ini dan bagaimana ia telah memberi kesan kepada kita semua. Bicara mingguan sorotan genting ini akan berlangsung setiap minggu pada hari Selasa dan Khamis jam 8.30 malam dan kami akan menjemput pada setiap sesi seorang pakar dalam isu dan topik yang dalam topik yang akan dibincangkan bagi berkongsi ilmu, pengalaman dan kepakaran mereka dengan kita semua. Dan anda boleh menghantar sebarang pertanyaan dan soalan di slot komen FB Live dan kami akan cuba untuk menjawab sebarang persoalan sebaik mungkin. Tuan-tuan dan perempuan, rakan-rakan sekalian. Prinsip asas hubungan manusia dengan alam sekitar tidak dapat kita nafikan.
Manusia dan alam saling bergantungan dan manusia juga sebahagian besar dari ekosistem dunia. Namun, semakin kita maju ke hadapan, semakin terabai hubungan tersebut. Kemusnahan alam, perubahan iklim bukanlah satu mitos. Namun, ramai yang masih tidak memandang serius isu ini. Bukan saja di seluruh dunia, malahan di Malaysia juga, ya. Di sini, isu alam sekitar bukanlah merupakan satu perkara yang asing lagi. Terutamanya isu yang melibatkan pembalakan dan pencemaran sungai. Pencemaran sungai telah menjejaskan sumber pendapatan, sumber makanan, aktiviti ekonomi dan keadaan kesihatan dan sebagainya dalam kehidupan manusia. Namun, adakah pihak kerajaan kita memandang serius akan permasalahan ini? Adakah kerajaan kita hari ini sebuah green government? Ya, adakah isu alam ini bukan isu yang cukup penting untuk mendapat perhatian utama pihak kerajaan dan mereka-mereka yang berkuasa? Mengapakah tahap kesedaran alam masih rendah di Malaysia? Persoalan-persoalan ini akan cuba kita jawab pada hari ini, ya. Kerana kita sebagai manusia tidak boleh hidup tanpa bergantung kepada hutan, pada sungai, pada alam. Itulah topik kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan dan rakan-rakan sekalian. Hutan kita, sungai kita, nyawa kita. Bersama kita pada hari ini untuk membincangkan topik yang saya kira menarik ini adalah Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman, seorang yang tidak asing lagi di dalam dunia akademik berkenaan dengan alam sekitar, ya, isu-isu alam sekitar dan kelestarian. Sedikit latar belakang mengenai Prof. Prof berkelulusan Bachelor of Arts in Environmental Studies di University of Malaya, sarjana pengurusan alam sekitar dari UKM dan PhD dalam bidang alam sekitar dan pembangunan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau merupakan pensyarah kanan di Jabatan Kesihatan, Persekitaran dan Pekerjaan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, serta sebagai Ketua Laboratori Kesejahteraan dan Kesihatan Sosial Belia Institut Pengajian Sains Sosial, IPSAS di UPM. Prof mempunyai kepakaran di dalam bidang governance kelestarian, polisi dan perundangan alam sekitar, pengurusan alam sekitar dan penglibatan awam dalam isu berkaitan persekitaran. Setakat ini, Prof telah menerbitkan lebih dari 100 bahan penulisan dalam jurnal buku dan bab, chapters di dalam buku serta artikel-artikel akademik termasuk artikel-artikel yang diterbitkan di surat khabar tempatan. Beberapa notable mentions, ya, buku dan artikel Prof, ya. Pada tahun 2019, Prof telah menulis sebuah buku bertajuk Anda dan Alam Sekitar. Pembangunan dan Kesihatan Alam Sekitar, sebuah buku lagi yang ditulis pada tahun 2013. Pemanasan Global, Impak Terhadap Masyarakat dan Kesihatan, terbitan tahun 2015. Manusia dan Kelestarian, Persekitaran, terbitan tahun 2012. Artikel yang saya suka tajuknya pada tahun 2019, Alam Bukan Tong Sampah Cuci Dosa. Dan artikel pada tahun 2011 yang tidak kurang menariknya, Manusia Spesies Pemusnah Alam. Itu satu kenyataan yang tidak dapat kita nafikan. Selamat datang, Prof. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada malam ini dalam rancangan Bual Bicara Sorotan Genting. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Fana atas pengenalan yang saya rasa cukup menarik. Sebenarnya saya tidaklah terlalu hebat, sekadar berkongsi sedikit ilmu dengan masyarakat. Saya rasa apa yang saya cakap itu memang bertepatan sekali dengan sumbangan yang telah pun Prof berikan selama ini, ya, kerana sumbangan-sumbangan ini sangat-sangat berharga sekali, Prof. Okey, untuk tidak membuangkan masa, saya terus ke soalan pertama saya. Apakah pemerhatian utama, main observation yang boleh kita buat atau rumuskan mengenai kesan COVID-19 ini, terutamanya kesan MCO ataupun PKP ke atas alam sekitar di negara? Okay. Kita tahu sekarang ni kita masih berada di fasa COVID, PKPP, fasa kawalan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Maksudnya sehingga 31 Ogos daripada 18 Mac PKP, PKPB dan sekarang ni PKPP, kita masih berada di fasa COVID. Namun banyak kenyataan yang kita baca di akhbar, terutamanya semasa PKP dan PKPB, yang menyatakan bahawa
alam sekitar negara semasa berlakunya tempoh COVID adalah sangat baik di mana Menteri Alam Sekitar juga mengatakan dia mengatakan yang kualiti sungai bertambah baik, kualiti udara bertambah baik kerana bila aktiviti manusia tu berkurangan di mana semasa PKP manusia ataupun masyarakat di Malaysia ni, industri di Malaysia, sektor pengangkutan di Malaysia tidak boleh beroperasi maka sudah pastinya keadaan alam sekitar tu akan bertambah baik dan telah dinyatakan angka-angka yang menunjukkan misal kata sulfur berkurangan gas sumber hijau, nitrogen berkurangan dan sebagainya. Tapi yang itu adalah kenyataan sebenarnya agak bias Memang kita kata kualiti alam sekitar tu bertambah baik dengan bukti-bukti dan contoh-contoh data-data, tetapi kita jangan lupa dalam masa yang sama alam sekitar juga masih tercemar Kalau kita sorot kembali semasa PKP bermula daripada 18 Mac tu, sebenarnya ini isu ni bermula dari Januari hingga April. Sungai Selangor telah 4 kali dicemari kalau siapa yang membaca maksudnya di masa PKP pun Sungai Selangor tu dicemari sehingga berlakunya water shutdown. Berlakunya water shutdown bagi penduduk di Lembah Kelang kan. Di mana lebih 1 juta penduduk telah terjejas. Itu satu. Dalam masa yang sama juga berlakunya pencerobohan hutan yang kita tahu berlakunya hutan diceroboh dan sebagainya. Jadi bila ada yang mengatakan berlakunya kualiti tapi dalam masa yang sama jangan lupa kemerosotan alam sekitar terus berlaku, terutamanya dari segi penghasilan sisa pepejal Kita tahu bila penduduk ni tidak dibenarkan keluar, mereka melakukan pelbagai aktiviti seperti memasak, membeli barang-barang, memesan barang makanan melalui food panda dan sebagainya. Mereka menghasilkan sisa buangan. Jadi kalau nak katakan 100% alam sekitar kualitinya baik adalah bias bagi saya. Okey, jadi ada peningkatan ataupun improvement, tetapi tidaklah bermaksud segala-segala masalah pencemaran yang ada sebelum PKP itu telah pun hilang dengan magicnya Masalah itu masih ada di situ, cuma kerana pergerakan manusia terhad di dalam tempoh itu, jadi terdapat pengurangan. Terdapat pengurangan yang mungkin ketara sedikit kerana kita di dalam lockdown dalam tempoh yang lama Prof, hampir 3 bulan. Jadi di situ kita nampak. Tapi ini tidak seharusnya meletakkan kita di satu tempat yang selesa kerana masalah pencemaran masih ada dan wujud dan berterusan Prof. Ya. Okey Prof. Di peringkat kerajaan persekutuan sendiri, daripada polisi-polisi kerajaan yang sedia ada berkaitan dengan alam sekitar, daripada observation Prof, adakah pihak kerajaan ini cenderung, kerajaan dahulu maupun kerajaan sekarang, kecenderungan mereka terhadap mempraktikkan konsep pemuliharaan ataupun lebih mengutamakan pembangunan Prof? Okey, kalau kita tengok sebenarnya kita soroti, kita balik, imbas kembali sebenarnya kerajaan memang mementingkan alam sekitar Kalau kita lihat sejak rancangan Malaysia ke-3 dan seterusnya rancangan Malaysia ke-5, ke-9, ke-10, ke-11, dia ada menekankan kalau kita buka buku rancangan Malaysia ada satu chapter tentang alam sekitar kan. Kita boleh tengok apa progres alam sekitar negara untuk 5 tahun, apa rancangan kerajaan, dan kerajaan juga telah ada banyak dasar dan akta yang berkaitan untuk memelihara alam sekitar. Sebagai contoh, pada tahun 2002 telah ada dasar alam sekitar negara. Pada tahun 2000 kita ada dasar tanah bencana negara. Tahun 1998 kita ada dasar kepelbagaian biologi dan sebagainya. Tahun 84 lagi kita telah ada dasar perhutanan negara. So banyak dasar ni menunjukkan yang kerajaan tu prihatin sebenarnya memelihara alam sekitar. Tapi persoalan yang timbul walaupun kerajaan ni prihatin, kita tahu Malaysia ni dia unik kan. Kalau kita tengok sistem perlembagaan kita, Malaysia dia tidak seperti negara lain Kalau kita tengok seperti di India ataupun negara lain, dia telah ada word environment ataupun alam sekitar di dalam perlembagaan. Tapi perlembagaan kita sebagai undang-undang tertinggi negara tidak ada perkataan alam sekitar. Jadi bila undang-undang tertinggi iaitu perlembagaan tidak ada word tentang environment, jadi adalah sukar untuk alam sekitar tu dipelihara. Lagi satu, sistem kita ni membahagikan komponen alam sekitar tu kepada kuasa kerajaan pusat, kerajaan negeri dan bidang kuasa bersama di bawah Perlembagaan Persekutuan Jadual 9. Jadi komponen alam sekitar seperti sungai, hutan kita tahu tanah dan sebagainya berada di bawah senarai 2 iaitu senarai negeri.
Sedangkan perkara seperti pendidikan, pertahanan, industri berada di bawah senarai persekutuan dan bidang kuasa bersama seperti kerajaan tempatan dan hidupan liar. Jadi bila perlembagaan persekutuan ni membagi-bagikan komponen alam sekitar tu kepada pelbagai pihak untuk mentadbir tu, dia menimbulkan banyak masalah lah. Kita tahu agensi berbeza untuk menguruskan. Okay, contoh yang paling mudah ialah bagi kerajaan persekutuan, agensi yang menguruskan alam sekitar ialah Jabatan Alam Sekitar. Tetapi bagi pihak negeri pula yang menguatkuasakan undang-undang menguruskan alam sekitar adalah kerajaan tempatan. Jadi bila kita bahagikan komponen ni kepada dua bidang kuasa yang berbeza, maka akan berlaku pertembungan dan ini menyukarkan alam sekitar tu ditadbir urus secara terintegrasi. Bukan kata tak ada dasar, bukan kata tak ada akta, tapi kita punya sistem pemerintah pentadbiran tu yang memecah belahkan komponen alam sekitar tu, sedangkan kita tahu alam sekitar tu sebenarnya adalah sistem yang terintegrasi. Dia satu sistem tidak boleh dipisah-pisahkan, di mana contoh komponen hidrologi bergantung juga kepada komponen litosfera, hidrosfera dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan berlakunya permasalahan alam sekitar di Malaysia. Bukan kata kerajaan tu tak prihatin. Okey, jadi boleh saya rumuskan daripada apa yang Prof telah nyatakan. Dasar-dasar polisi-polisi ataupun akta-akta undang-undang itu sedia ada, tetapi untuk mengimplementasikan dasar-dasar ini ataupun undang-undang itu ke tahap yang boleh mencapai kepuasan itu agak sukar kerana sistem integrasi di antara federal government dan state government itu sendiri tidak ada. Bukan tidak ada, mungkin terdapat percanggahan di situ, ya Puan, Prof? Benar? Ya. Okey, Prof. Jadi, sebagai negara membangun, adakah polisi-polisi peka alam sekitar yang diperkenalkan oleh kerajaan setakat ini memadai? Okey, kita ada dasar-dasar, kita ada undang-undang, tetapi adakah ia memadai melihatkan perubahan dunia sekarang, sebagaimana teruknya keadaan alam di dunia sekarang? Adakah apa yang kita ada ini cukup dan tidak perlu ada perubahan lagi ataupun perlu banyak lagi yang dilakukan oleh pihak kerajaan sendiri, Prof? Okay, sebenarnya kalau nak kata kita punya dasar polisi ataupun undang-undang ni, saya rasa lebih daripada cukup. Undang-undang yang berkaitan alam sekitar, sebenarnya kita telah ada lebih daripada 40 undang-undang yang dikuatkuasakan untuk memelihara alam sekitar dengan Akta Kualiti Alam Sekeliling 74. Akta 127 adalah akta utama yang diguna pakai oleh Jabatan Alam Sekitar untuk memelihara alam sekitar. Di peringkat negeri pula, Akta Kerajaan Tempatan 1976 telah diguna pakai oleh Kerajaan Tempatan untuk mentadbir urus alam sekitar di peringkat negeri. Dan pada tahun 2002 telah dikenalkan Dasar Alam Sekitar Negara yang sepatutnya memayungi yang menjadi satu panduan kepada semua sektor, tak kisahlah industri pengangkutan, untuk memastikan alam sekitar tu terpelihara. Kalau kita lihat Dasar Alam Sekitar Negara, dia tujuannya adalah untuk mensejahterakan sosial, ekonomi, budaya, berpaksikan kepada kelestarian alam sekitar. Sebenarnya telah cukup, cuma yang menjadi sedikit kekangan ialah penguatkuasaan. Semasa kajian PhD saya dulu, saya kaji tentang hutan bakau. Hutan bakau di Selangor. PhD saya mengkaji tentang ekosistem hutan bakau di 5 daerah di Selangor. Dan saya telah menjalankan soal selidik di 5 agensi kerajaan dan juga di 5 buah kampung penduduk. So semasa saya menjalankan soal selidik di kalangan 5 agensi kerajaan, tak boleh sebutlah nanti sekarang sensitif, ada antara pegawai-pegawai penguatkuasa yang menjalankan penguatkuasaan tu tak tahu undang-undang yang diguna pakai. So bayangkan kalau pegawai penguatkuasa tidak tahu item mana, section mana, undang-undang apa yang berkaitan, macam mana mereka boleh menguatkuasakan undang-undang berkaitan alam sekitar. Yang kedua, dapatan saya juga mendapati di pihak agensi kerajaan berlaku kekangan dari segi ketidakcukupan kaki tangan. Kita tahu kita tahu Jabatan Alam Sekitar dengan kaki tangannya bukanlah terlalu ramai untuk mengawal satu Malaysia yang luas, yang kita tahu banyak komponen alam sekitar yang perlu dipelihara. Benar. Dan untuk dijaga kualitinya. Yang ketiga juga dari segi kewangan. So untuk menguruskan alam sekitar ni kita memerlukan kewangan yang banyak lah. Jadi bila sedangkan kita tahu para pencemar ni dia pandai, dia mencemarkan alam sekitar mungkin selepas waktu, di luar waktu pejabat. Mungkin.
Sebab kalau kita nak katakan kita nak pegawai penguatkuasa alam sekitar, pegawai perhutanan, pegawai penggilitan tu menjalankan tugas lebih masa selepas waktu office hour, kita kena bayar dia overtime dan sebagainya. Itu antara kekangan-kekangan lah yang saya dapati. Nak kata saya rumuskan undang-undang dan akta ataupun polisi tu mencukupi, semua dia ada kekangan yang menyebabkan dia tak sampai kepada masyarakat. Ya, itu antara kekangan dia lah. Jadi undang-undang dasar-dasar ini dia ada tetapi ia kekal sebagai ataupun kekal on paper sahaja kerana kita ada masalah implementasi sistem itu sendiri yang jadi mungkin kita perlu address ataupun kita perlu lihat cara untuk mengatasi masalah ini dari bawah ya. Dan because kita patut mengambil how do I say this? We should take advantage of the fact that kita ada undang-undang yang bagus. Undang-undang kita yang ada sedia ada bagus. Jadi kita patut ambil take advantage of this. Tapi pada masa yang sama untuk kita mengimplementasikan undang-undang yang sedia ada, dasar-dasar yang sedia ada, kita perlulah satu sistem dan juga tenaga kerja yang boleh bertugas untuk memastikan segala undang-undang ini dijaga ataupun digunakan dengan baiknya. Okey. Prof, tadi Prof ada menyebut tentang kekangan kewangan juga ya. Jadi soalan saya seterusnya, menurut pihak kerajaan daripada apa yang Prof telah bercakap sebelum ini, pihak kerajaan serius dan komited untuk menangani isu-isu berkenaan dengan alam sekitar. Namun, peruntukan belanjawan bagi isu-isu berkenaan alam sekitar ini hanya pada kadar 0.7% dari keseluruhan belanjawan negara, meletakkan belanjawan alam sekitar di tempat ke-12 dan jika dibandingkan dengan belanjawan-belanjawan di negara-negara lain di dunia, belanjawan kita tak sampai 1% pun Prof ya. Adakah ini jelas ini memberi gambaran yang lain daripada apa yang kita faham yang mereka ini serius dan committed? Adakah jumlah 0.7% ini sudah memadai bagi menangani keseluruhan isu-isu berkenaan alam sekitar? Apakah pandangan Prof tentang perkara ini? Okey. Kalau kita lihat, kalau kita nak conserve and preserve our environment, kita memerlukan sejumlah peruntukan yang besar. Sebab contoh, kalau kita nak menjalankan pemeliharaan terhadap hidupan liar, misalnya kata untuk pembiakan dan sebagainya, kita memerlukan wang. Untuk menjalankan reforestation, menanam semula hutan, kita perlukan duit. Untuk mengatasi pencemaran, contoh dalam kes Sungai Tingkim, untuk kita membaik pulih sungai 1.5 km yang tercemar tu, kita memerlukan sejumlah 6.8 juta. Bayangkan untuk satu sungai yang tercemar sepanjang 1.5 km, perbelanjaan yang diperlukan ialah 6.8 juta. Jadi kalau setakat 0.7%, bayangkan cukup atau tidak dengan sekarang ni kita tahu dengan industri yang orang kata banyak meningkat dengan aktiviti penambakan laut, dengan aktiviti penyahutanan dan sebagainya, semua itu menimbulkan masalah alam sekitar. Jadi sebenarnya kalau kita peruntukkan sebanyak mana duit pun dia tak cukup untuk memelihara alam sekitar. Yang perlu ialah kesedaran, awareness di kalangan masyarakat di mana masyarakat mesti cakna ataupun prihatin terhadap alam sekitar. Misal kata masyarakat boleh berperanan dengan misal kata melaporkan jika melihat ada pihak yang mencemar. Jangan jadi seperti kes Sungai Tingkim yang dah tercemar teruk baru kita nak ambil tindakan. Jika masyarakat pada masa itu di peringkat awal nampak pihak yang mencemarkan tu dan terus melapor kepada Jabatan Alam Sekitar, sudah pasti belanja yang banyak tu tidak terbuang. Kita boleh guna untuk pembangunan, untuk pemeliharaan, conservation, preservation dan sebagainya. Okay, duit saja tidak menjamin alam sekitar tu akan terpelihara, tapi sikap masyarakat sikap masyarakat, agensi-agensi penguatkuasa dan sebagainya itu menjamin alam sekitar tu kekal terpelihara. Maksudnya duit tu perlu, tapi dia bukan salah satunya faktor yang menjamin alam sekitar sesuatu negara tu akan terpelihara. Yang penting masyarakatnya, kerajaannya, agensi dan maksudnya stakeholder lah, all the stakeholder tu berperanan supaya alam sekitar ni tidak dicabuli, tidak dinodai hingga menyebabkan duit yang banyak kita terpaksa letak di situ untuk membaiki ataupun membaik pulih alam sekitar. Itu kesimpulan saya, duit tu perlu tapi bukan hanya faktor duit.
Benar-benar. Saya setuju dengan Prof. Because mungkin boleh saya katakan prevention is better than cure. Jadi kalau tugas kerajaan adalah untuk merawat ataupun membaik pulih pencemaran yang telah terjadi, sehingga bila-bila pun ataupun jumlah wang sebanyak mana pun tak akan pernah cukup jika kita masyarakat dan komuniti sekitar tidak memandang berat masalah ini sendiri, kerana kita juga bertanggungjawab sebagai manusia dan sebagai warga komuniti kita juga bertanggungjawab. Okey Prof, ada menyentuh tentang Sungai Cincin ya Prof. Dalam artikel Prof yang saya petik tadi, ya, alam bukan tong sampah cuci dosa, berkenaan dengan pencemaran khususnya di Sungai Cincin. Prof menyentuh berkenaan dengan prinsip etika dan berinteraksi. Okey, ini berbalik kepada apa yang Prof bahaskan tadi ya. Kenapa penting etika dalam interaksi dengan alam dan juga sesama manusia Prof? Okey, kita tahu ya, antara sebab alam sekitar tu tercemar ataupun merosot kualitinya adalah sebab campur tangan keterlaluan manusia ya. Okey, kenapa manusia campur tangan secara keterlaluan? Kita bukan kata bila kita menjalankan pembangunan lestari tu kita tidak boleh meroka alam, boleh. Tapi berpada-pada sebab alam tu ada carrying capacity ataupun dia punya daya tampung. Jika daya tampung ni dilampaui, maka alam sekitar akan menunjukkan tindak balas dalam bentuk penurunan kualiti, pencemaran dan sebagainya. Sebab itu prinsip-prinsip alam sekitar ya, kalau kita lihat falsafah alam sekitar dan etika alam sekitar ni adalah salah satu perkara penting, perkara pokok yang mesti dihayati oleh setiap daripada kalangan rakyat Malaysia supaya dia faham yang bila dia faham etika tu, maksudnya setiap perlakuan dia, tindak tanduk dia seharian tu akan berharmoni ataupun berlestari dengan alam sekitar. Sebab dia faham alam sekitar tu ada hak dia. So hak alam sekitar tu tidak boleh dicabuli. Dan dia akan berterima kasih kepada alam sekitar sebab alam sekitar memberi dia perkhidmatan servis dalam bentuk udara yang bersih, air yang bersih, bahan mentah, bahan perubatan dan makanan. Jadi bila dia tahu alam sekitar ni berfungsi untuk membantu manusia meneruskan survival atau kelangsungan, maka dia tidak akan sewenang-wenangnya mencabul ataupun merosotkan kualiti alam sekitar sebab dia tahu manusia dan alam sekitar tu saling memerlukan. Sebab itu kita mesti menghayati falsafah dan juga etika alam sekitar ni supaya apa yang berlaku seperti kes Highland Tower, Sungai King Kim, Sungai Gatum dan sebagainya tidak berulang lagi. Ya, benar. Saya setuju dengan Prof. Okey Prof, kita ada satu soalan dari penonton ya, daripada netizen yang saya akan ambil di sini ya. Okey, soalannya Prof, apakah komen Prof tentang impak keputusan kerajaan negeri yang mengutamakan pembalakan sebagai hasil negeri terhadap alam sekitar, dan bagaimana kita boleh mencari keseimbangan, keuntungan dan pemeliharaan alam sekitar? Okay. Ini berbalik kepada apa yang Farhana tanya saya di awal tadi. Okay, kenapa kerajaan negeri boleh membalak? Okay. Yang pertama sebab kita tahu hutan kan benda-benda komponen alam sekitar yang penting macam hutan, tanah, air berada di bawah bidang kuasa negeri. Jadi kerajaan persekutuan tidak boleh sewenang-wenangnya campur tangan dalam urusan kerajaan negeri. Sebab tu ada setengah kerajaan negeri membalak hutan-hutan dia sebagai orang kata modal untuk mendapatkan wang sebagai jalan untuk mendapatkan wang untuk menjalankan pembangunan di sesuatu negeri. Ini adalah benar bagi negeri-negeri yang orang kata kategori tidak maju yang dia tidak ada hasil industri yang banyak tidak ada aktiviti ekonomi yang rancak, jadi dia tidak ada pilihan lain bagi dia dilihat pokok ataupun hutan tu sebagai aset atau modal untuk dia mendapatkan wang. Okey. Okay, mengapa ini terjadi? Antara lain sebabnya saya kata tadi, sistem pentadbiran kita yang memecah belahkan komponen alam sekitar tu kepada berbagai pihak yang berbeza. Okay? Dan kerajaan persekutuan sebagai contoh, sebenarnya kalau dia nak campur tangan sebenarnya memang boleh. Ada beberapa orang kata kaedah yang dia boleh campur tangan, tapi setakat ni kerajaan persekutuan biasanya tidak akan campur tangan dalam hak ehwal negeri, cuma dia menasihat saja. Okay, kalau kita tengok kes contoh okey, kita ambil contoh kes pembalakan di Ulu Muda kan. Okay, di mana kerajaan Kedah bercadang untuk membalak hutan Ulu Muda tu kan. Tapi kita mesti ingat Ulu Muda tu bukan kepunyaan Kedah saja. Sebab hutan Ulu Muda tu dia membekalkan air, dia membekalkan udara bersih dan sebagainya, terutamanya bekalan air kepada Pulau Pinang dan juga Perlis kan. Industri di Pulau Pinang bergantung pada bekalan air dari Kedah yang antara lain diperolehi dari hutan Ulu Muda.
Jadi kerajaan Kedah boleh mempertimbangkan juga faktor-faktor tu dan mungkin ada persepakatan antara kerajaan negeri. Contoh, bagi mengelakkan kerajaan Kedah dari membalak hutan tu, kerajaan negeri seperti Perlis dan Pulau Pinang mungkin boleh memberi bantuan kewangan untuk memelihara hutan tersebut. Jangan semata-mata berharap pada kerajaan Kedah. Memang kerajaan Kedah pun ada dia punya, saya kata dalam inverted salah kalau dia nak membalak kan. Sebab negeri lain juga bergantung pada hutan Ulu Muda. Tapi dua kerajaan negeri yang lain jangan semata-mata memandang mudah. Jangan kata itu salah, tapi mereka apa fungsi dua kerajaan negeri yang lain? Adakah mereka memberikan bantuan dari segi kewangan, dari segi servis yang dihasilkan oleh hutan Ulu Muda tu dan sebagainya lah. Jadi saya rumuskan mengapa itu berlaku ialah sebab pembahagian tadi, pemecahan pentadbiran tadi, dan juga sikap kita sentiasa salah menyalahkan. Maksudnya kalau kita semua prihatin termasuklah kerajaan negeri yang saya ambil contoh tadi, maka ini pembalakan hutan tu mungkin dapat diminimumkan di Malaysia. Okey Prof, menarik di situ ya Prof, mengenai hutan ini, contoh Ulu Muda ini. Adakah kerajaan-kerajaan negeri lain reluctant mungkin mereka reluctant untuk campur urusan negeri-negeri lain sebab mungkinkah negeri Pulau Pinang dan Perlis tidak ingin campur tangan di dalam urusan pembalakan negeri Kedah kerana ia tidak melibatkan mereka secara langsung? Saya rasa tak, macam saya jelaskan tadi, macam mana tak melibatkan secara langsung. Pulau Pinang dan Perlis dia bergantung air kepada Kedah kan, macam Selangor dia mendapat bekalan air dia daripada Pahang. Jadi jika kerajaan Pahang nak membalakkan hutan dia, macam mana kerajaan negeri Selangor tak terjejas sedangkan kebanyakan air dia diperolehi daripada Pahang kan. Jadi dalam kes Sungai Ulu Muda, hutan Ulu Muda ni, bukan soal campur tangan. Jika kerajaan Kedah meneruskan hasrat dia untuk membalak hutan Ulu Muda ni, sudah pasti industri di Pulau Pinang akan terjejas. Bekalan air kepada rakyat Pulau Pinang akan terjejas. Jadi macam mana kata tidak ada kaitan? Nampak memang tak ada kaitan sebab isu balak, isu hutan ni di bawah kerajaan Kedah. Tapi dua kerajaan negeri yang lain mestilah turut membantu. Mungkin jika ada pelaburan langsung di negeri mereka, mungkin mereka boleh salurkan ke negeri Kedah untuk memastikan kerancakan ekonomi, misalnya kata berkongsi ekonomi dan sebagainya. Jadi apa saja yang berlaku di suatu negeri akan mempengaruhi negeri lain. Paling senang macam ni lah Farhana. Macam Sungai Mekong kan. Kita tahu Sungai Mekong tu. Sungai Mekong dikongsi oleh 6 negara kan. Vietnam, Indochina, Laos, semua tu, Tibet dan sebagainya. Jadi kalau satu negara mencemarkan, katakan Vietnam mencemarkan, macam mana dengan negara lain? Dia juga akan menerima impact. Sebab tu kita ada convention, kita ada orang kata protokol di peringkat antarabangsa kan, supaya pencemaran tu tidak berlaku. Ini antara contoh lah. Macam memang kita nampak kita ada kedaulatan negeri kan, kedaulatan negara. Tapi yang kita pasti sesuatu negeri ataupun negara yang melakukan kerosakan pada alam sekitar, negeri ataupun negara yang bersebelahan dengannya pasti akan menerima tempias. Jadi tak ada masalah, jangan jaga tepi kain orang. Dalam hal alam sekitar kita mesti jaga tepi kain. Kita mesti jaga tepi kain semua orang jika ia memberi kesan kepada kita, Prof. Jadi negeri-negeri yang terkesan ini tidak boleh memeluk tubuh dan menunding jari semata-mata kerana mereka juga mempunyai hak untuk memastikan komuniti mereka, masyarakat mereka tidak terkesan oleh jika dikatakan pembalakan itu salah, dan mereka juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan ia kesannya tidak sampai ke komuniti mereka so it's a collective responsibility bukan kita suka hati je cakap dia salah saya betul. Okey Prof, kita ada beberapa lagi soalan di sini. Saya ambil. Semasa YB Yeo Bee Yin bertugas, beliau pernah mengatakan bahawa Malaysia tidak akan menjadi pusat pembuangan plastik dari negara jiran. Persoalannya, pada pandangan Prof, adakah kita mampu berharap bahawa kerajaan PN baru akan meneruskan usaha membersihkan Malaysia daripada sisa-sisa buangan ini ataupun usaha ini akan lupus begitu sahaja, Prof? Okey, dalam isu ni bukan kerajaan PN, kerajaan Pakatan Nasional bukan Barisan Nasional. Okey. Memang semasa semasa zaman Yeo Bee Yin tu memang kita nampak dia sangat aktif kan dalam isu-isu alam sekitar kan. Dia very energetic sebab dia muda dan dia juga mewakili young generation yang kata very
passion tentang alam sekitar dan sebagainya. Dan pada masa itulah kita dapati kita dapat jumpa kontina-kontina yang di pelabuhan yang mengandungi plastik dan berbagai dan sebagainya diimport dari negara lain untuk dilupuskan di Malaysia ya. Okey, kita tak, sekarang yang penting kita tak kisah siapa menteri yang berperanan, siapa yang memegang tampuk. Yang penting setiap daripada mereka ni mesti tahu yang alam sekitar ni adalah hak milik bersama, ia tidak boleh sewenang-wenangnya dicemari ya. Dan dalam isu plastik ni kita bukan boleh kata dilupuskan. Kita tengok ya, sekarang ni kebanyakan kerajaan negeri dia mengurangkan penggunaan plastik kan, straw dan sebagainya kan. Okey. Di Pulau, misal kata di Selangor dia kenakan 20 sen kan. Di Melaka, di Pulau Pinang. Tapi kita tengok adakah kesedaran masyarakat sendiri meningkat tentang penggunaan plastik ya? Sebenarnya tidak sebab ada yang bila kita beli barang tu ada cashier tanya nak plastik ke kan. Ada yang tidak, memang sengaja tak bawa plastik sebab dia kata dia boleh beli kalau 20 sen tu apa sangat kan. Jadi yang penting kesedaran, kita tidak kisah isu plastik ni sama ada di import dari negara lain dibawa ke Malaysia. Yang penting sekarang ni isu plastik dalam negara kita, rakyat kita, komuniti kita mesti sedar yang penggunaan plastik tu memang memberi kesan yang sangat drastik, sangat ketara kepada alam sekitar sebab dia mengambil masa yang sangat lama, 500 tahun untuk dilupuskan. Jadi kita jangan hiraukan isu yang berkaitan dengan plastik dan dieksport tu diimport dari negara lain. Yang sekarang ni kita mesti uruskan plastik di negara kita sendiri. Di negara kita tu dulu. Kesedaran tu penting. Benar-benar. Kalau kita bercakap tentang plastik yang diimport masuk, sedangkan di negara kita sendiri kita mengumpul kembali plastik-plastik itu kerana kekurangan kesedaran. Jadi perbincangan ataupun diskusi kita secara mendalam tentang sisa-sisa ekspor ini sia-sia sahaja kan Prof? Betul. Ya. Okey Prof. Bercakap berkenaan dengan isu pembalakan ini, saya ingin menyentuh dengan berkenaan dengan kemungkinan projek-projek mega seperti ECRL akan diteruskan yang mana sudah pasti alam sekitar khususnya hutan belantara negara akan ditarah untuk memberi laluan kepada pembangunan projek tersebut. Selain kehilangan hutan yang amatlah berharga ini, penduduk setempat dan komuniti orang asal juga akan terkesan akibat projek ini. Ini bukanlah kali pertama perkara sebegini kita witness kita lihat terjadi Berdasarkan pengalaman lalu, terdapatkah dasar-dasar ataupun polisi-polisi yang boleh memastikan golongan-golongan yang terkesan ini tidak akan diabaikan dan teraniaya? Dan adakah sebarang konsultasi ataupun konsultasi yang dibuat di antara pihak-pihak yang berkuasa dan juga mereka-mereka yang terkesan ini sebelum sesuatu projek dimuktamadkan Prof? Okey, macam saya bagi tahu tadi, kita ni sebenarnya telah ada polisi undang-undang yang mencukupi, cuma pelaksanaannya pelaksanaannya dan penerimaan masyarakat tentang polisi dan juga undang-undang tadi. Begitu juga penerimaan agensi yang melaksanakan dasar tu diwartakan, tapi yang melaksanakannya agensi dan yang menerima kesannya ialah masyarakat. Okay. Kita tengok masyarakat Malaysia ni dari segi kesedaran terhadap alam sekitar tu sebenarnya adalah rendah. Memang ada yang mengatakan, dikata pengetahuan masyarakat Malaysia tentang alam sekitar ni meningkat. Tetapi dari segi pengamalan dikurangkan. Sebenarnya kajian yang saya jalankan kadang-kadang dia punya knowledge ataupun pengetahuan tu sebenarnya rendah. Sebab tu kita tahu sebenarnya masyarakat kalau dia betul-betul orang kata menyayangi alam sekitar, nak conserve, nak preserve environment. Berapa ramai yang join NGOs? Farhana boleh tengok berapa ramai masyarakat Malaysia yang join NGOs, Mango sebagai contoh kan. Berapa ramai masyarakat Malaysia yang join untuk sama-sama memelihara alam sekitar kan. Yang kedua, adakah masyarakat menggunakan hak dia untuk menjaga alam sekitar? Sebagai contoh, di bawah Seksyen Kualiti Alam Sekeliling, Seksyen 34A, di bawah EIA ataupun kesan peliharanan terhadap alam sekeliling, masyarakat sebenarnya bila Jabatan Alam Sekitar memberi masa selama sebulan untuk masyarakat membantah, untuk memberikan cadangan dan sebagainya, adakah masyarakat kita mengambil peluang itu untuk membantah, menyuarakan pendapat dan sebagainya? Tidak kan? Kebanyakannya tidak kisah pun. Tapi selepas projek tu dijalankan dan ada impak, barulah masing-masing orang kata terhegeh-hegeh nak menyalahkan pihak tertentu kan. Tapi semasa dibuat pameran tu untuk kritikan, penambahbaikan, kenapa kita tidak ambil peluang? Yang kedua, di bawah Akta Kerajaan Tempatan juga kan. Kita di bawah rancangan struktur dan rancangan tempatan, masyarakat atau komuniti juga boleh
berperanan kan, dibuka untuk rancangan draft, rancangan struktur juga dipamerkan. Tetapi sejauh mana masyarakat kita mengambil peluang dan ruang tu untuk menyatakan bantahan, menyatakan suara, menyatakan ketidakpuasan dan sebagainya. Itu pun penting juga. Memang betul masyarakat akan menerima impak, tapi sejauh mana masyarakat Malaysia itu mengambil ruang serta peluang untuk menyatakan hasrat impak projek kepada kawasan masing-masing dan sebagainya kan. Okay. Satu, memanglah kerajaan kena beri ruang dan peluang pertama. Yang kedua, masyarakat juga kena menggunakan saluran-saluran yang mereka ada untuk memastikan alam sekitar terutama di kawasan masing-masing tu, di kawasan setempat tu terpelihara. Dan saya juga sebenarnya kadang-kadang melihat lebih daripada 60 tahun kita mencapai kemerdekaan ni kan. Adakah term kelestarian tu betul-betul berjaya dipraktikkan di Malaysia? Sebenarnya nak katakan 100% tu tidak. Ada alam sekitar yang terpelihara di satu tempat, ada yang tercemar teruk. Sebab tu dalam kes kalau kita tengok hutan Endau Rompin dulu kan, di mana tahun lepas adalah kita punya spesies badak sumbu terakhir bernama Iman yang mati kan. Selepas tu kita tidak ada lagi. Dia ada kanser kan. Okey, badak sumbu yang mati. Selepas tu kita tidak ada lagi kan badak sumbu Sumatera. Itu adalah kehilangan yang sangat besar kepada negara kan. Sebab tu bila kerajaan ataupun sesiapa saja pihak swasta dan sebagainya nak menjalankan pembangunan, kalau boleh elaklah kawasan-kawasan seperti hutan ni. Sebab bagi mereka, mungkin mereka tidak faham sepenuhnya fungsi hutan ni, tapi bagi kita yang faham, masyarakat orang asal dan sebagainya yang bergantung pada hutan ni, macam orang Penan dalam kes empangan bakun kan, yang diterjejas di mana masyarakat orang Penang tu dipindahkan ke kawasan lain untuk memberi ruang kepada pembangunan empangan bakun. Tapi orang tak faham masyarakat yang selama ini duduk di situ, macam kes masyarakat apa yang kat Kelantan baru ni, masyarakat apa tu yang ramai yang mati tu last year, orang asli di Pahang yang di Taman Negara tu. Di Taman Negara. Saya pun lupa masyarakat asli apa yang ramai yang mati tu kan. Di Selangor tak saya. Saya lupa lah kita tahu orang asal ni memang penting bagi di hutan tu. Jadi kalau boleh pembangunan yang dilakukan, kalau seboleh-bolehnya elakkan daripada memusnahkan hutan sebab bila kita musnahkan hutan, kita kehilangan aset yang sangat berharga, udara bersih, kawasan tadahan, kaum batik, Prof. Kaum batik kan. Sebab bila kerajaan buat rumah untuk mereka, mereka bukan nak tinggal kat situ. Mereka dah biasa cara hidup dia berpindah randah masuk ke hutan. Jadi bila kita jejaskan hutan, dia akan mempengaruhi hidup orang asal ni. Sebab tu dia punya imun jadi rendah dan sebagainya. Jadi sebab tu saya kata kalau boleh sistem pendidikan di negara kita ni by hook by crook mesti menekankan subjek alam sekitar. Sekarang ni subjek alam sekitar tu hanya tempelan di dalam subjek geografi, biologi dan sebagainya. Tapi kita tidak ada satu subjek khusus tentang alam sekitar. Bila kita tak ada subjek khusus, kita menganggap alam sekitar tu macam tak penting, tak tahu apa fungsi dia dan sebagainya. Sebab tu bila mereka-mereka ni bekerja sebagai pentadbir, pelaksana dasar dan sebagainya, pemerintah, kerajaan, pegawai-pegawai agensi, mereka tak tahu kepentingan alam sekitar. Tidak ada penghayatan terhadap etika dan juga falsafah. Jika ada subjek alam sekitar tu, saya rasa kemungkinan besar masalah tu semua boleh diminimumkan. Jadi benar-benar ke-awareness itu sangat penting, terutamalah bermula daripada peringkat awal lagi anak-anak murid-murid kita di sekolah. Bercakap berkenaan dengan environmental education Prof, daripada apa yang kita tahu, perbincangan mengenai untuk mewajibkan ataupun pendidikan alam sekitar ini telah lama dibuat di negara kita sendiri, tapi sehingga kini ia masih belum dimuktamadkan dan ia masih seakan-akan kita masih tercari-cari di manakah ruang pihak kerajaan, sama ada pihak kerajaan PH, PN ataupun UMNO ataupun BN yang sebelum ini, di manakah mereka akan put their foot down and say this is the time we have to implement it. Of course mungkin orang akan berhujah bahawa better late than never, tetapi kenapa kita lambat to begin with, sedangkan seluruh dunia telah pun mewujudkan ataupun mengadakan sistem pendidikan environmental education ini. Kenapa kita di Malaysia ini masih lambat untuk memberi pendedahan kepada murid-murid di sekolah daripada peringkat tadika, peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah sendiri? Adakah itu kegagalan di peringkat pihak kerajaan ataupun kerajaan berpendapat bahawa
masyarakat kita masih belum bersedia untuk menerima education and environmental education ini sendiri, Prof? Okey, sebenarnya kalau kita kata formal, sebenarnya ia adalah baik. Sebenarnya pendidikan tu terhadap alam sekitar ada dua bentuk, formal dan informal. Okey. Okay. Firstly, kita mesti bermula daripada rumah lah, di mana ibu bapa menunjukkan contoh yang baik. Contoh mengurangkan penggunaan plastik, Betul. menjalankan kita semula dan sebagainya. Itu adalah first education sebenarnya yang paling penting. Jika ibu bapa melaksanakan, ahli keluarga melaksanakan penjagaan alam sekitar, maka anak mereka generasi muda ni akan, generasi milenium ni akan terikut. Itu satu. Yang kedua, dia juga boleh mungkin golongan-golongan nenek moyang atau nenek ni boleh menurunkan apa yang kita panggilkan kearifan tempatan kan. Ilmu-ilmu mereka tentang penjagaan alam sekitar di zaman-zaman mungkin kita ambil contohlah kearifan tempatan. Kalau orang asli tertentu dia menganggap pokok tu ada roh kan. Ada penjaga dia. Jadi dia tidak sewenang-wenangnya memotong pokok tu. Jadi secara tak langsung kearifan tempatan seperti ini akan menyebabkan pokok ataupun hutan terjaga. Jadi dalam mendidik masyarakat ni kita mesti bermula dengan informal dulu. Bila telah ada jati diri yang kuat yang bermula dari rumah yang telah dipupuk tentang semangat cinta ke alam sekitar, maka bila dia berada di peringkat pendidikan formal, tugas itu akan menjadi lebih mudah kepada cikgu ataupun pensyarah. Okay? Lepas pendidikan informal tu kita perkukuhkan, kita ikuti pula dengan pendidikan formal. Pendidikan formal ni penting sebab kita tahu kebanyakan murid menghabiskan masa kebanyakan di sekolah kan, berbanding dengan rumah. Jadi kalau kita didik dia berkaitan alam sekitar, memang kita ambil contoh macam zaman saya dulu di UM tahun 98, hanya 8 orang saja yang major di dalam subjek alam sekitar yang saya ambil. Kebanyakan berkhusus kepada kejuruteraan, sains dan sebagainya. Pada masa itu tidak ada orang yang macam memandang subjek alam sekitar ni macam susah nak cari kerja lah, tak penting lah. Hanya 8 orang berbanding dengan beratus-ratus. Yang popular pada masa itu. Bukan, itu antara contoh lah baru sekarang ni kesedaran tu meningkat. Okay. Macam Farhana cakap, sejak tahun 2017 masa tu kerajaan BN ada ura-ura nak memperkenalkan subjek alam sekitar ni bermula daripada taska, sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Saya memang menyokong kuat. Walaupun kita ada pendidikan informal, tapi pendidikan formal ni sebenarnya sangat penting sebab melalui sekolah lah mungkin cikgu ada masa nak bawa murid menjalankan aktiviti di luar. Contoh kita bawa aktiviti kita semula, kita bawa ke kawasan-kawasan seperti sungai, pemeliharaan sungai dan sebagainya kan. Jadi apa yang penting kita kukuhkan dulu pendidikan informal di rumah, kita mantapkan jati diri diorang dulu, generasi muda, dan diikuti pula oleh pendidikan formal iaitu di mana kerajaan sekarang ni berkaitan dengan pendidikan alam sekitar, ia terletak di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan lah, Senarai 1/29 Jadi kerajaan persekutuan mesti menggunakan kuasa yang ada untuk memastikan subjek-subjek alam sekitar in total bukan yang menumpang di bawah biologi, geografi tu tidak, itu sampingan. Yang memang total supaya masyarakat kita boleh meningkat dia punya awareness. Awareness dengan itu masalah alam sekitar dikurangkan dan kerajaan dalam jangka panjang boleh mengurangkan bajet terhadap alam sekitar dan masalah-masalah seperti kesihatan akibat pencemaran boleh dikurangkan dan sebagainya. So formal dan informal. Kedua-duanya sama penting, Prof. Sama penting. Prof, sebenarnya masih ada beberapa lagi soalan daripada pihak penonton, namun begitu kita telah pun kehabisan masa. Kita telah sampai di akhir rancangan pada hari ini. Okey, discussion ataupun diskusi yang telah kita bicara pada ini sangat-sangat bagi saya sangat-sangat bagus dan ia memberi kesedaran kepada ramai orang kerana isu alam sekitar ini sememangnya satu isu yang sangat penting yang perlu kita beri perhatian sebagai manusia kerana ia memberi kesan kepada kita sendiri. Sama ada pihak kerajaan itu serius dan committed, itu adalah persoalan kedua. Ia bermula daripada diri kita sendiri untuk menjadi seorang manusia yang menjaga alam sekitar itu. So kita perlu didik diri kita daripada awal lagi untuk menjadi seorang manusia yang demikian. Jadi kita harap perbincangan pada hari ini, Prof, yang telah kita buat ini memberi manfaat kepada mereka-mereka yang sedang mendengar di luar sana untuk kita lebih memahami masalah yang kita ada supaya kita boleh hadapi masalah ini dengan lebih baik. Kami juga ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof kerana sudi hadir untuk bersama kita pada Bual Bicara mingguan kita Sorotan Genting pada malam ini. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih juga Farhana. Bagi moderator. Saya harap saya tak laju sangat, Prof, malam ni.
Banyak Okey, soalan. Okey. Saya juga ingin mengambil peluang untuk memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan ya, tersilap kata atau terkasar bahasa. Dan tadi di awal tadi ada masalah mikrofon termute pula sebentar kan. Jadi minta maaflah di atas masalah teknikal yang telah berlaku. Untuk sesi seterusnya kita akan bersiaran pada 30 hari bulan Jun dan bual bicara ini akan berwajah baru pada 30 hari bulan Jun itu nanti ya. So jadi stay tune ya. Sebelum saya tamatkan siaran, izinkan saya akhiri sesi kita ini dengan kata-kata ini ya. Bila manusia dikurung, alam henti meraung. Langit kembali membiru, burung menyanyi terharu. Pemusnah alam utama, manusia di tempat pertama. Demi untung seguni, segunung kau racuni. Lupa agaknya kita, musnahnya alam, tamatlah cerita. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada semua. Bye, good night everybody. Terima kasih Prof. Malam. Malam.